dengar radio? Adik, suka. Alright. Are you ready, everybody, every day, every night, ever ready? Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya tak dapat masuk Olimpik juga. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian cukai pendapatan. Tak lapuk di hujan, tak lekang macam rambutan. Kalau tiada rotan, pelempang pun berguna juga. Biar putih tulang, jangan kuning gigi. Cari-cari bulu ayam, lama-lama jadi shuttlecock. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan dunia. Harap-harapkan pagar, pagar tak boleh harap. Habis madu, sepah jangan buang merata-rata. Alang-alang mandi, biar guna sabun. Membujur lalu melintang pukang, sebab pulut santan binasa, sebab mulut pun habis. Dengarkan segmen Gegar, menggegar jiwa dan nadi anda. Dengan kalimah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Apa khabar adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, pakcik-pakcik, makcik-makcik, datuk-datuk dan nenek-nenek semua? Apa khabar kawan-kawan dari utara membawa berita, dari selatan membawa utusan, dari timur membawa makmur, dari barat membawa berkat, dari luar negeri membawa rezeki? Satu pendengaran hanya di Bapak QFM. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini sejam, saudara. Tengok jam sekarang pukul berapa? Anggaplah 12.33. Tadi 12.23. Anggaplah dia okey, 12.33. Bermakna 1.33 kita akan tamat. Cukup 1 jam malam ini, saudara. Tenang, santai. Kalau biasanya kita mendengar kisah pemanggil-pemanggil, hari ini anda dengar kisah saya. Kisah benar saya. Boleh. Nak bagi tajuk pun serba salah tau. Nanti nak bagi tajuk Pak Gad baik, Mak Gad sombong. Mak Gad sombong, Pak Gad baik. Tapi itulah kenyataannya, saudara. Melalui kisah benar. Tenang, santai. Saya akan sebut-sebutkan nama anda. Saya nak santai-santai je malam ni. Tak apa, saya tak perlukan pemanggil. Saya on air pun cuma sejam sahaja. Saya nak cerita satu kisah pasal Pak Gad baik, Mak Gad yang sombong. Tulis. Orang
Apa khabar anda yang mendengar siaran kami melalui apps Bapak QFM? Terima kasih banyak-banyak. Hari ini kisah benar, Pak Gad baik, Mak Gad sombong. Tajuk macam tu pun ada 2K mata memandang. Ini mesti ramai Pak Gad ni. Ini malam ni Pak Gad mesti bagi tahu persatuan Pak Gad ni. Tulis, siapa sebut tajuk kita malam ni? Pak Gad baik, Mak Gad sombong. Saya sebut nama-nama anda. Standby, saya nak sebut-sebut nama-nama anda. Biar nama-nama anda meniti di bibir saya. Biar kita semua tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang sombong. Semoga kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang baik. Semua nak jadi baik. Semua orang tak nak gaduh. Semua orang nak jadi baik. Semua orang nak hidup. Hidup dengan baik, mati dengan baik. Jaga diri baik-baik. Kita jaga kita. Harap dia jaga kita. Idaklah. Suraya Tahir ada di sana, Azli Muhammad, Iskandar, Ari Putra, Izzatul, Pak Gad baik, Mak Gad sombong, Muhammad Saiful dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak anda di luar sana. Mahathir Saharudin. Are you ready everybody, every day, every night, ever ready? Christina Raj, terima kasih. Sarul Hafizi, Rina Sharina, IBP, Zali Yunus, Waalaikumsalam, Seli Iza, Wan Ganu, Wak Kamal, Izzatul. Kita bukan anti wanita, saudara. Hidup laki-laki wanita tidak dapat dipisahkan. Kita akur. Kita bukan anti wanita. Tapi ini cerita pasal Mak Gad yang sombong. Tak cerita-cerita pun. Rancangan sejam. Tak sempat nak cerita. Pendek sangat. Malaysia makin maju, tapi bangsa. Saya tak tahulah anda pernah berhadapan dengan situasi ini ataupun tidak, tuan-tuan dan puan-puan, kan. Tapi saya memang beberapa kali juga berhadapan dengan suasana bersama berurusan dengan orang perempuan ini. Berurusan dengan orang perempuan di kaunter ke, di mana ke, bercakap dengan perempuan, kadang bertekak dengan orang perempuan pun kadang-kadang kita memang tak boleh menang. Contoh, apatah lagi bila dia pakai uniform. Makin meningkat nampak. Ramai persatuan-persatuan security mendengar rancangan ini. Hari ini hari raya security. Security suka hati di Aidilfitri. Selalu saya raikan anda. Selalu saya temankan anda. Selalu saya puji security. Tapi bukan malam ini. Selalu saya puji security. Tiap-tiap malam saya temankan security. Anda semua berjaga malam-malam dekat pos. Saya temankan anda. Saya puji security. Makin maju. Saya selalu ingat security. Tapi saya selalu respect dengan security. Tapi bukan hari ini. Hari ini memang terbukti Pak Gad baik, Mak Gad fitnah sama sombong. Tulis. Jaga. Makin meningkat lagi persatuan-persatuan security 2.3.
Ambil kau. Kumpulkan lagi Persatuan Security. Meh, dengar ni. Rancangan baru bermula. Kumpulkan lagi. Nanti tak dengar. Dengar juga siaran recorded. Boleh ambil, boleh tampal, boleh send dekat itu apa nama, Unicell apa, Bistari Jaya. Di situ tempat anak saya belajar. Di situ seorang bapa nak jumpa dengan anak, muka depan mesti jumpa security, jumpa Pak Gad, Mak Gad kat depan tu. Ada gambar dekat bawah, saudara, saya sertakan gambar dekat bawah tu. Kalau anda tengok gambar kat bawah tu, petang tadi saya ke Bistari Jaya, meredah beberapa roadblock demi nak jumpa dengan anak, nak bagi rambutan pulasan yang saya tanam dan juga kuih muih dan masakan rendang. Dah lama tak jumpa dengan anak, tuan-tuan dan puan-puan. Dah lama tak jumpa dengan anak, dengan harapan ialah dapat sama-sama dengan anak, dapat sekejap. Maklum sajalah COVID ni, dapat bagi makan, dapat bagi duit. Rindu nak jumpa dengan anak. Bila kita masuk saja, saya drive seorang-seorang. Bila masuk saja dekat pintu guard tu, saya dah masuk je kat pintu guard tu, tengok satu lorong. Yalah, mungkin COVID kan, satu lorong. Saya masuk, saya tanya dengan guard tu. Oh, kebetulan ada seorang guard perempuan. Saya tanya dengan dia. Kak, Assalamualaikum, saya nak tengok anak saya. Kalau nak tengok anak, tak boleh. Habis boleh parking sini, nanti anak datang. Ada tempat parking sebelah guard tu, ada tempat parking. Saya boleh parking sini, nanti nak tunggu saya telefon anak saya, boleh datang? Tak boleh. Sini kat parking tak boleh. Tak boleh parking kat dalam kawasan. Tak boleh parking kat dalam kawasan. Habis saya kata, habis nak parking kat mana? Parking dekat luar. Kat luar tu, jalan biasa tu kat luar. Saya kata, tu kan ada parking. Boleh tak saya parking kat situ? Tak boleh. Takkan tak boleh. Tu ada parking. Panas-panas. Dia cakap apa? Dia kata, encik masuk tempat saya kena ikut peraturan saya kat sini. Encik masuk tempat saya kena ikut peraturan saya kat sini. Terdatang dari jauh dengan harapan adalah budi bicara. Tempat parking, memanglah tempat parking. Tak boleh parking kat tempat parking, cik. Tak boleh, kena luar kawasan. Saya dah nak pitam dah sekejap dah. Telinga saya dah kembang lah. Saya kata, peraturan mana ni? Nak parking kereta mestilah kat tempat parking. Takkan nak parking kereta dekat luar tepi jalan gitu je nak jumpa dengan anak. Anak terpaksa keluar daripada kawasan. Saya tak faham. Saya pun pusing balik. Saya cuba parking dekat situ juga. Saya parking kat situ. Saya cakap dengan security, panggil lagi security yang lagi besar lagi, yang buat undang-undang, bagi saya jumpa dengan dia. Perempuan tu bising lagi. Saya dah nampak dah batu bata 2-3 ketul kat tepi tu. Kalau saya tak sabar, memang saya dah baling dah. Mencatatkan sejarah, ada DJ baling pintu security Unicell Bistari Jaya dengan batu bata, kasih pecah tu, kasih insaf. Dia punya geram tu, tuan-tuan dan puan-puan, tak tahu nak cakap macam ni. Dia punya geram ni, perangai ni orang kat muka depan ni, frontliner ni kat depan ni, budi bicara dia tu kan, undang-undang yang kau buat tu kan. Saya pun parking kat situ, panggil yang paling besar security dalam tu lah. Apa pangkat yang paling besar dalam tu, saya panggil dia keluar. Itu pun tak ada orang keluar. Tiba-tiba keluar seorang lelaki. Tu yang kat gambar tu kat bawah tu. Zamri namanya. Zamri dia keluar terus, dia minta maaf. Kerja laki-laki tu minta maaf aja.
Lah dia pandang-pandang, dia kata, bang, abang ni Ismailil ke bang? Dia kata. Saya kata, kalau bukan Ismailil pun macam tu ke kau layan customer yang datang? Bang, kalau saya tahu Ismailil bang, saya tak layan macam ni. Kau nak tunggu ada orang macam Ismailil ke kau nak layan baik-baik? Kau tak boleh ke kau layan semua orang? Mentang-mentang aku pakai kereta buruk, mentang-mentang aku datang pakai selipar, mentang-mentang aku datang pakai t-shirt biasa. Kau ingat aku budak-budak ke apa? Abang ni Ismailil bang. Kalau saya tahulah abang Ismailil, saya tak layan macam ni. Aku dengar pun makin menyinga lagi aku dengar. Ingat aku bangga sangat nak jadi Ismailil. Kita cuma seorang bapa yang nak jumpa dengan anak. Kau layan elok-elok boleh tak? Jangan kau layan mentang-mentang kau pakai uniform, kau duduk di depan, kau berkuasa. Ya, saya minta izin, bukan langgar. Si laki-laki ni pun minta maaf lah. Si perempuan tu tak nak minta maaf. Sedangkan ini tempat parking, tapi kau tak boleh terparking. Aku tak faham. Aku tak faham apa undang-undang kau kat Unicel ni buat ni. Benda simple, jangan jadi susah boleh tak? Benda simple, tempat parking kereta, suruh encik boleh parking kat sana, encik apa? Lega. Terima kasih. Simple, benda simple. Benda simple kau nak buat complicated. Aduh, inilah kadang-kadang menggigil saya, saudara satu badan. Saya tak boleh lah tengok perempuan-perempuan yang kerja pakai uniform ni biadab-biadab macam kau tu tak ada laki. Macam kau tak ada laki. Anda kalau ada suami, anda bekerja dekat luar, anda mesti menjaga nama baik suami anda. Betul tak? Kalau apa-apa jadi gaduh ke apa ke, kalau apa-apa jadi macam tu, saudara, itu baru dengan saya, baru dengan Panglima Hitam lagi, Panglima Kumbang lagi yang menghadap nak jumpa anak dia lagi. Kalau macam tu kau layan bangsa kita, macam mana nak makmur? Benda simple, jangan kasih susah boleh tak? Jangan tunjuk kau pakai uniform. Alah, orang perempuan kalau jadi security, apa dia buat? Apa orang buat? Mencangkul. Kau ada mencangkul. Berpeluh pun tidak. Allah, gunakanlah kepakaran tu yang tak mencangkul tu, yang tak berpeluh tu, duduk dekat tempat security tu, untuk belajar beramah mesra, tackle orang. PR tu kena baik. Anda di pintu masuk Unicel tu, pintu masuk tu mencerminkan macam mana kat dalamnya. Tak ada orang pernah bagi tahu dengan anda ke? Banyak kali, saudara, dengan perempuan-perempuan beruniform ni kadang-kadang. Kau main. Saya tak nak baca komen anda. Nampak? Persatuan Security 3.4. Saya tak baca pun komen anda. Pergi lantakkanlah. Kadang-kadang dia boleh memesongkan apa yang sedang saya fikirkan dan ingin saya katakan. Banyak kisah. Sebab tu sejam ni, saudara, pun dah 49 minit dah. Dah pukul 12.49. Kita sayang bangsa kita. Kita tak nak gaduh-gaduh. Tapi benda simple ni permudahkanlah. Islam ni kan mudah. Benda mudah kita mudahkanlah, supaya tidak terjadi pada orang-orang lain lagi. Itu belum Panglima Kumbang lagi, harimau berantai lagi. Nak pergi macan totul lagi nak pergi jumpa dengan anak dia. Kalau macam ni anda tahan orang nak jumpa dengan anak, macam mana? Anda tahan orang nak jumpa dengan anak, kau jangan main-main. Yang tak ada anak mungkin tapi yang dah ada anak, yang dah membesarkan anak duduk asrama, lama tak balik. Kalau ikut bulan 10 baru balik daripada bulan berapa, bulan 2, bulan 3, berapa bulan tak jumpa dengan anak. Faham tak? Tak faham. Tak ada perasaan sebagai tuan rumah kepada asrama yang mak bapaknya akan datang, rindukan anak-anak time COVID. Tak ada perasaan kat situ. Apalah punya manusia. Itulah
itulah kadang-kadang bangsa kita dengan bangsa kita gaduh macam itulah. Nak tunjukkan gedebernya, nak tunjukkan rasa besar, nak tunjukkan anda tu beruniform. Anda, tuan, encik masuk tempat saya ikut cara saya. Cara macam mana parking kereta kat tepi jalan macam tu je. Sedangkan ada tempat parking kereta kosong, semua kosong. Kadang undang-undang yang tak berakal ni kita nak ikut juga, nak yesa juga, saya tak pandai lah. Sebab tu saya berhenti askar awal. Saya bukan askar yang berpenceng tak, saya berhenti askar awal. Tak sampai pun 10 tahun saya dalam berkhidmat dalam askar. Pasal saya tak boleh menurut perintah. Perintah yang tak betul, saya cakap tak betul. Saya lawan. Saya lawan habis-habis saya lawan. Sampai saya berhenti askar. Ingat, nak berhenti askar tu senang. Hari ni minta askar, berhenti askar. Besok boleh berhenti askar. Tanyalah askar-askar macam mana susah nak berhenti askar. Saya boleh berhenti. Saya lawan sampai saya berhenti askar. Hari ni saya berhenti askar. Esok saya jadi DJ radio di Radio Music. Saya punya kesungguhan. Saya punya sungguh-sungguh tak mensia-siakan barang masa pun. Ikut undang-undang. Kalau undang-undang tu betul, argue. Tak boleh argue dengan bos. Takkan nak suruh tetamu-tetamu parking dekat luar sana, sedangkan kat sini ada parking. Ikut undang-undang. Semua kena ikut peraturan. Semua ikut peraturan. Logik tak logik, semua kena ikut. Macam tu ke peraturan? Aduh, kita jangan jadi orang yang diikat kat leher okey lah, tapi jangan dicocok kat hidung. Kita bukan lembu. Lembu tu kalau yang diikat kat leher, dia degil lagi sikit. Tapi lembu tu yang dari cocok dekat hidung, ditarik, dia mesti mengikut punya. So kita manusia ni nak bebas, nak bebas. Tapi kalau kita diikat kat leher pasal PKP, stres, tak apa lagi. Tapi jangan dicocok dekat hidung, senang ditarik-tarik. Saya tak menghina security. Saya sayang security. Saya jaga security. Saya temankan security. Kawan-kawan saya ramai yang jadi security. Askar-askar pencen ramai yang jadi security. Tak kisah rezeki masing-masing. Tapi jaga apa yang kita kerjakan. Jangan sampai apa yang kita kerjakan memberi nafkah kepada kita dan menyakiti hati orang lain. Saya tak nak benda ni terjadi lagi. Cuba lemah lembut. Perempuan ni kalau nak jadi macam jantan, bertanggungjawab macam jantan. Tapi kalau tak nak jadi bertanggungjawab macam jantan, nak jadi perempuan, kekal jadi perempuan dengan lemah lembut, kesopanan dan kesusilaan. Baru nampak perempuan. Kita pun cair kerana dia perempuan. Tapi kalau perempuan tu perangai macam jantan, sebab itulah saudara, orang macam saya ni mungkin tak sesuai duduk di tanah besar. Minggu depan saya balik ke Pulau Tioman. Berhenti seketika dari live di radio. Agi saya tenang. Rasa bangga sudah pergi, kini tinggal apa lagi? Ingat-ingat siapakah diri. Jangan lupa negeri sendiri. Biar bumi jadi saksi, tanya-tanya dalam hati. Jangan lupa pada asalmu. Kita ini anak Melayu. Mengapa engkau terlupa? Kenapa
12.57 tengah malam. Sejam saja bersama dengan saya. Esok lusa saya ada tugas-tugas lain, saudara. Kalau saya tak on air, minta maaf banyak-banyak. Aku kata mengapa Dia kadang-kadang nak on air ni, saudara, ikut mood. Radio Bapa Aku FM ni dia ikut mood, saudara. Dia tak ikut tak jadual saya, begitulah. Saya on air lah. Jangan salah faham. Sebab radio ni memang bapa kita yang punya. Anda yang memakai uniform, kerja baik-baik. Jaga diri baik-baik. Satu masa nanti anda akan tanggalkan uniform anda. Masa tu anda akan jadi orang awam. Anda makin tua, makin sakit. Dan akhirnya meninggal dunia juga macam orang biasa. So dalam hidup yang sementara dan dalam hidup yang hidup ni kan sekejap je. Dalam sekejap ini apa yang kita nak catatkan? Apa yang kita nak tuliskan? Benda-benda baik dalam hidup kita. Apatah lagi dalam kita bertugas, dalam kita mencari rezeki. Saya malas cerita panjang-panjang lagi sebenarnya lah. Tapi ada benda yang sebagai security ni, ada benda yang anda boleh lepaskan ikut undang-undang anda. Ada benda yang anda tak boleh lepaskan ikut undang-undang anda. Ada mak bapak yang datang hantar anak, hantar barang, hantar durian, bawa kereta sampai ke dalam, pun ada juga dilepaskan. Ada yang itulah macam-macam. Kau nak tunggu rasuah ke apa? Kau nak jadi security yang Sudahlah. Berapa ringgit sangat dapat kadang-kadang. Yang ni boleh lepas, yang ni tak boleh lepas. Yang baik kau lepas, yang ni kau lepas. Cuba pukul tu sama rata. Saya pukul pendengar-pendengar saya semua sama rata je. Uda ke tak uda ke, siapa ke. Yang baik, yang poyo, yang selalu datang, yang macam-macam, yang puji, yang cakap, saya pukul sama rata je. Anda di pintu depan, jangan amalkan rasuah-rasuah ni. Yang baik, yang bagi, yang hulu-hulu lepas. Cakap awal-awal nak durian seguni ke apa ke, saya bawa ke. Itu baru rasuah, sekecil-kecil rasuah. Durian, apa lagi, nak rambutan, nak selak dalam sampul surat RM50, nak selak macam tu. Sudahlah. Polis-polis trafik pun sudahlah. Mana-mana penguat kuasa yang berkuasa, yang selak sana, selak sini, sudahlah. Rakyat sudah memandang dah banyak perkara dah. Kita bukan budak-budak. Malaysia dah maju. Tapi yang ini tetap tak maju lagi. Saya tengok komen-komen sikit tadi. Saya tengok komen-komen banyak hal-hal kita kadang-kadang sebagai orang awam dengan penjawat-penjawat beruniform wanita ni, dia punya kerek dia tu lain macam sikit. Macam mak lampir. Dan kadang-kadang saya cuma nak berkongsi satulah, saudara, yang kita ni sebagai suami-suami, kita jaga isteri, jaga keluarga. Ya, anda membenarkan mereka bekerja, isteri-isteri. Tapi pesan dengan dia, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik suami. Mungkin kita tidak berpesan benda-benda macam tu. Jaga tingkah laku, jangan ganas-ganas sangat dengan orang, jangan jadi polis yang cengeng sangat, jangan jadi cikgu yang
perempuan yang cengeng sangat. Cakap elok-elok kat isteri sebelum dia meninggalkan rumah. Salam, cium dahi elok-elok. Pesan. Ini ingatan sama-sama. Saya bukan apa, saudara. Bukan nak berdendam-dendam, tidak. Tapi nanti dia jadi lagi. Kalau tak dibagi tahu, dia jadi lagi. Tak dibagi tahu, dia jadi lagi. Kita kena bagi tahu. Betul-betul bagi tahu. Jangan kau berhayal segar. Password sudah tahu dah, saudara. Pak Gad baik. Mak Gad sombong. Tetap bersama. Saya pun ada seorang ni satu lagi. Dia ni perempuan jugalah. Perempuan dekat ni. Ni kat kedai Bismillah ni. Aduh, dulu saya selalu lepak kat restoran Bismillah ni. Restoran Bismillah Mamak ni dekat Simpang Keramat ni. Kan? Dekat 7-Eleven ni, Jalan Semarak ni ada restoran Bismillah. Situ memang penuh lah restoran Bismillah masa tak Covid kan. So masa Covid ni, masa Covid ni dia buka meja kat depan gitu kan. Buka meja kat depan. Mana orang tak boleh melintas ke meja tu lah. Order semua dia berbaris. Orang order kat sini, order nak nasi tu, nak nasi ni. Kadang-kadang lauk tu dia jauh, tapi kita order kat sini. Kalau dia dekatkan lauk tu, kita nampak lauk kita nak beli apa. Lauk tu jauh. Kita tak tahu apa yang kita main order. Kadang kita main order, kita nak tengok lauk. So mamak tu kata, masuklah abang biasa, masuk abang. Kita masuk sekejap lah, tengok lauk. Okey, saya nak ni. Kakak tu jerit, jangan masuk. Tengok perempuan, makcik, ganas, terus jerit customer je. Jangan masuk, ikut undang-undang. Tadi mamak ni kedai mamak ni bagi masuk. Dia perempuan, makcik, cashier boleh jerit macam tu kat saya. Jangan masuk, ikut undang-undang, jangan masuk. Saya punya telinga sudah kembang. Saya kata tak apalah, simpanlah kedai mamak. Ni perempuan ni lagi. Perempuan ni. Saya bagi ceramah sepatah dua kata, saya belah. Dan saya kata, saya takkan datang lagi kedai yang ada perempuan sombong macam ni. Saya takkan datang lagi dah kedai yang ada perempuan sombong macam ni. Laki-laki ni tak sombong macam tu lah. Laki kita kalau ada kedai, kita ni laki-laki ni, kalau kurang tunduk, kita tunduk lagi. Ya encik. Kan? Kita rasa kita, kan? Rasa kita ni macam, kita rasa kita nak hormat dengan orang kan. Rasa macam, tak tahulah, orang datang tempat kita jauh-jauh datang, kereta datang, nak jumpa dengan anak, cik, nak jumpa dengan anak cik. Jom kat luar, dia kata. Parking kat luar. Kita nak jumpa dengan anak kan. Inilah kadang-kadang saudara. Coba kau renungkan tentang dunia yang huru-hara. Siapa harus disalahkan setiap derita manusia? Jangan terberdaya, jangan kau terleka. Ini semua kadang-kadang ego ni kadang-kadang. Tapi saudara, ramai yang kata, saya cuma nak menyampaikan, memang sabar Abang Isma, sabar. Ini dah kira sabar lah ni. Ini dah kira saya sabar dah ni dah. Gigil dah. Tak tahulah saudara, saya kalau orang tu biadab kan, tu pasal lah saya, orang macam saya memang kena duduk kat pulau. Bila saya dengar benda biadab tu kan, benda yang tak sedap kat telinga ni kan, saya punya telinga jadi kembang saudara. Saya tak tahulah saka ke tak saka ke apa ke, manalah aku tahu. Aku tu Wisma ni ada saka, ada saka rimau. Wisma jalan bila marah ada 2 ekor rimau. Mana aku nampak kat belakang aku ada rimau tak rimau. Tapi bila biadab tu saudara, bukan kita dengar baca Yasin ke ngaji ke kita berasap ke, tak ada. Kita jadi sejuk. Tapi bila dengar perkara biadab ni kan, perkara yang macam sumbang telinga dengar ni dia cakap ni pakai otak ke pakai lutut ni kadang-kadang security ni. Kat situ dia sudah kembang, tuan-tuan dan puan-puan. Ni dah kira sabar lah, alhamdulillah lah. Dah kira sabar. Pada saya dah kira sabar ni lah. Saya dah nampak batu-bata je dah. Sebab kita bukan jenis yang bangsa yang cakap aja jadi DJ.
Bukan saudara, saya bukan macam tu. Saya cakap, saya buat. Saya cakap saya duduk di Pulau Tioman. Saya cakap saya bina rumah sendiri. Saya cakap saya buat. Saya cakap saya handle boat sendiri. Saya bina, buat sembuang sendiri. Saya duduk dalam hutan sendiri. Saya cakap saya buat. Saya cakap saya dulu bekas tentera. Ya, saya bekas tentera yang kuat melawan. Tapi saya bekas tentera yang pernah mewakili ATM dalam Sukma Hoki, yang mewakili Kor yang main sukan macam-macam lah untuk Kor JLJ dan juga ATM. Tapi bila satu perkara yang kita kata tak boleh, kita rasa tekak kita tak boleh telan, tak boleh saudara. Macam mana saya berhenti di radio muzik satu ketika dahulu dalam sejarah. Bukan ATM saja. Kalau tak betul, kita kata tak betul. Ini RTM. Saya duduk di RTM. Saya kata saya nak berhenti malam tu juga, saya berhenti malam tu juga. Saya berhenti malam tu juga. Saya cakap, saya buat. Kita ni jangan jadi bangsa yang saya tak pandai dipijak-pijak. Sebab itulah apa yang saya buat, saya tak minta bantuan kerajaan pun. Tak ada satu loan kerajaan ke, geran kerajaan ke, apa ke, tak ada. Mikrofon ni ke apa ke benda, siaran radio ni pun tak ada. Tak ada saya pinjam hutang dengan siapa-siapa alung ke, tak ada. Saya buat sendiri, saya cakap, saya buat. Kalau saya tak suka, saya buang. Pernah satu ketika dahulu saya tutup radio ni dengan hanya menendang kepala plug. Tutup radio terus. Sap. Saya cakap dengan admin, jangan on radio, tutup ini radio. Tutup radio selama sebulan. Senyap je bapak aku FM. Kalau dia pujuk, bang, kasihlah on bang. Bunyi je pun tak apa bang, bunyi pun tak apa. Saya kata jangan, saya nak tutup radio ni. Saya dah habis banyak saudara. Saya dah habis banyak dah. Dah 10 tahun bapak aku FM saudara. 10 tahun dah, 11 tahun dah, 2021. Inilah saya. Inilah radio ini, tuan-tuan dan puan. Sebab itulah kalau salah dan silap, saya mohon maaf. Kita pun dah nak berpisah dah ni. Saya sayang semua security, tapi sayanglah customer yang datang, tetamu yang datang ke tempat anda tu, anda jagalah. Diorang datang dari jauh. Security hospital, jangan cengeng-cengeng sangat. Itu pun sama, orang nak ziarah pun jangan ditahan-tahan. Banyaklah saudara kisah benar pasal security ni. Saya tak nak buat saudara, saya tak nak buat. Saya tak nak lagi panas lagi anda buat panggilan cerita pasal security yang berbagai-bagai lagi. Simpan ini tajuk. Saya cuma tak nak apa yang saya rasa nanti dirasai oleh anda kerana sikap tak bersopan santun, tak ada tolak ansur dan buat undang-undang tak pakai otak. Saya tak kira lah. Unisel Bistari Jaya, saya tak. Masing-masing buat kerja masing-masing lah. Anda buat kerja security, buatlah kerja security. Anda buat kerja pentadbiran, buatlah kerja pentadbiran. Buatlah kerja baik-baik. Tapi inilah kerja saya. Dari kisah-kisah benar, himpunan diri dan hati dan jiwa saya sampaikan. Begitu juga saya menerima himpunan cerita kisah benar anda dengan hati saya, maka kita sampaikan. Benda ni kena sampaikan supaya sama-sama beringat jangan jadi lagi. Satu 22. Beberapa minit saja lagi kita akan berpisah. Terima kasih semua sekali sahabat-sahabat. Minta maaf
Hari ini mood saya tidak begitu baik. Saya cuba kawal. Saya suka berterus terang. Saya tak pandai berpura-pura. Satu 13 minit pagi. Kita dengarkan lagu yang ini pula. Here we go. Bermula 12.33. Dia akan berakhir jam 1.33. Terima kasih yang bagi bintang. Semoga panjang umur, murah rezeki anda. Yang tidak tersebut namanya, minta maaf banyak-banyak. Ramai yang komen dekat bawah tu apa yang saya hantar sebelum live ni pasal pengakap. Pengakap, saudara. Apa kena mengena pengakap dengan hal ini, saudara? Apa kena pengakap pula? Nanti saya jelaskan. Yang mana security perempuan ini dia mesti bukan pengakap. Kenapa kalau pengakap? Dengarkan ngap sayut. Ya, gak juga. Tu saya malas baca komen tu. Gak juga manusia. Yang datang pun manusia. So berfikiran kena manusia dengan manusia. Kau fikir kau bapak-bapak yang datang ni jangan layan macam kau layan budak-budak kat asrama. Ya, God manusia. Pasal saya tak nak baca komen anda. Nanti komen anda pendek je komen, elaborate. Saya boleh elaborate panjang nanti. Pasal kadang saya tak nak baca. Minta maaf. Tapi saya sayang anda semua. Saya tak nak baca. Nantilah. Saya takut dia ubah. Kita cerita pasal pengakap pula. Antara pengakap dan security. Apakah beza? Memang beza pun. Apakah beza pengakap dan security?
Ada security-security yang mempunyai incas-incas yang baik, bekas-bekas tentera maupun bekas-bekas polis, incas yang baik. Bagus. Yang menerapkan disiplin, bagus. Tapi saya tak tahulah kan. Mungkin, tapi pada saya lah, mungkinlah kan, mungkinlah pengakap tu kawat lagi baik dari security kawat lah, saudara. Pasal pengakap tu setiap minggu dia ada kawat. Apakah perbezaan di antara security dan pengakap? Rasakan gegarnya kuasa yang menimpa, meresapi anggota, api yang membara. Bagaikan tiada penghujungnya, kau dirasa jiwa yang meronta. Kau dihantui dugana, kini tiada hentinya. Layarkanlah batera yang kian meronta. Makin kuat debaran jantungku, makin lama makin laju. Kabur kini pandangan mataku, tercungap-cungap nafasku. Kau tak mau ku kasih tu, hilang timbang akalku. Tak mungkin lagi aku diganggu. Data kini yang ku ragu, apalagi yang kau tunggu. Makin kuat debaran jantung. Dulu masa saya kecil-kecil, dulu masa jadi pengakap, saudara kan, kita ada undang-undang pengakap, dipercayai taat berguna, bersaudara berbudi, kasihkan binatang menurut perintah, tabah hati berjimat, suci fikiran, suci perbuatan, suci perkataan. Kami ada ikrar dia untuk menolong orang pada setiap masa dan menurut undang-undang pengakap. Menolong orang pada setiap masa, saudara. Itu pengakap, saudara. Menolong orang pada setiap masa. Saya dididik daripada kecil, saudara. Perkataan tu lah, menolong orang pada setiap masa. Baiknya pengakap ni. Kita kecil-kecil dulu, tak tahu apa-apa. Baik, darjah 2 aku dah masuk pengakap, dah masak ni. Tolong orang pada setiap masa. Kemudian kami pergi ke rumah-rumah orang-orang yang tua-tua kan. Ramai-ramai budak pengakap pergi sapu bawah rumah dia. Rumah kampung dulu banyak daun-daun gugur. Sapu, dapat upah RM10, RM5, RM2. Timpan kat cikgu, simpan kat cikgu. Nanti boleh buat macam-macam. Sampailah benda tu diharamkan pada satu ketika. Diharamkan pula benda yang baik. Benda baik pun tak boleh. Sekarang ni tak buat pun. Sampai tak buat pun benda-benda macam tu. Ramai-ramai budak-budak. Nanti dia akan rasa seronok. Kalau dia boleh bersihkan rumah orang, dia mesti boleh bersihkan rumah dia. Nampak tak motivasinya? Diajar bersyukur pula. Walaupun badan power yang buat pengakap ni, tapi kita bila penerapannya baik, kita boleh guna pakai. Kan? Itulah kadang-kadang nak cakap kan. Tu kalau dia ada rasa, kalau dia tu pengakap, dia tu dulu masa dia kecil-kecil dulu dia pengakap, dia mungkin bangga dengan uniform dia untuk menolong orang pada setiap masa. Apabila jadi security pun lagilah kena macam tu. Itu belum semangat sekawan serigala Akela kami buat habis baik. Pengakap kanak-kanak, ada pengakap kanak-kanak lagi. Sampailah pengakap biasa, sampai ke remaja, sampai saya jadi pengakap kelana. Masa saya dalam tentera pun, saya join pengakap juga. Ketika Jota Jamboree on the Air Selangor, saya menjadi parade commander untuk pengakap-pengakap. Ketika itu saya askar dan saya sudah berumur 18 tahun. Jamboree on the Air, beribu pengakap. Saya bagi order, baris! Itulah kenang-kenangan lah.
Apa yang ada dalam askar pula bawa lagi pengakap. Apa yang dalam pengakap bawa lagi kepada askar. Mana dia jadi lebih blend kat situ. Tapi tak tahulah saudara, itu jiwa saya lah. Jiwa orang ni mungkin lain-lain lah. So perkataan menolong orang pada setiap masa tu bukan ketika pakai pengakap uniform je. Bangga dengan scarf, bangga dengan topi. Macam saya pergi ke rumah orang banjir tu kan, kita bersihkan, cuci surau rumah orang banjir, kita bersih tu pakai topi. Jumpa saya nampak topi pengakap dengan scarf pengakap terbiar kat banjir tu kan. Saya pun aduh mak, hati tak tenang. Saya ambil scarf tu, saya cuci, saya pakai, saya ambil topi budak tu, tengok ngam saya pakai. Budak gelak, Wisma pengakap, tua jadi pengakap, dah tua jadi pengakap. Saudara, pengakap ni yang tua sampai sekarang pun ada lah. Ada. Ingat apa? Ingat pengakap tu belajar ikatan tu semua tu dalam pengakap tu, belajar susah, belajar ada lencana ni. Dahsyat sebenarnya. Ini kadang-kadang dah tua-tua baru dapat pakai uniform. Dapat pakai uniform dia punya. Api yang membara, kawat pun tak apa-apa. Kan aku cakap kan panas telinga ni. Tapi tengoklah security perempuan. Baju memang tip-top, gosok memang berkilat, kasut memang berkilat, perangai layarkanlah batera yang dah nak habis dah rancangan ni. So jangan pandang rendah, jangan pandang hina pada pengakap. Saya nak bagi tahu dengan anda semua, jangan pandang hina pada budak-budak pengakap tu, dia sedang belajar. Pandu puteri ke apa ke, dia sedang belajar. Semoga tu terdidik tu satu masa nanti diorang yang nak pakai uniform tu, nak sarung uniform polis, nak sarung uniform askar Malaysia ni. Diorang tu nak terdidik tu daripada sifat pengakap tu. Okeylah, kami buat habis baik. Habis baik dah ke? Masa kecil-kecil buat habis baik. Dah dewasa buat habis baik. Dah tua pun buat habis baik. Dah jadi ahli parlimen pun buat habis baik. yang kuragu, apalagi yang kau tunggu. Makin kuat dia bara jantungku, makin lama makin laju. Kamu ini pandangan mataku. Tengok dah pukul 1.25. Baik, terima kasih banyak-banyak ya. Kita akan berpisah sebentar lagi. Tapi sebelum berpisah, ini lagu terakhir. Saya nak sebut-sebut nama anda buat kali terakhir sebelum kita berpisah. Dah pukul berapa dah? 1.25. 1.33 genap 1 jam. Rancangan ni 1 jam cukup. Kisah benar. Saya minta maaf semua security kalau terasa laki-laki. Saya dah buat bagi tajuk Pak Gad baik, Mak Gad sombong. Jadi apa yang perlu kita buat? Pak Gad baik, kekalkan. Mak Gad jangan sombong. Itu saja. Jangan sombong. Itu saja kita nak. Bukan nak ganti rugi ke, tak sampai batu bata pecahkan apa ke, tak sampai. Pakcik dah tua nak. Tapi makin tua-tua ni kadang-kadang kalau adik-adik ni pakcik dah tua nak. Tak lama lagi pakcik bersara lah. Orang lain semua dah bersara, saudara. Orang lain semua batch saya semua dah bersara jadi DJ lah. Yang muda-muda tinggal lah. Sebab saya bukan anggap ini sebagai DJ. Ini adalah baby saya. Tapi itu kadang-kadang ada masanya kadang kita perlu berehat. Mungkin satu masa nanti dia bersara ke, siapa tahu. Ada masanya dia penat nak bercakap. Saudara jadi tentera berapa tahun? Saudara kerja government berapa tahun? Apa yang pernah saudara buat kerja hotel berapa tahun? Daripada tahun 94 sampai sekarang saya jadi DJ radio. Jadi DJ berapa tahun dah? Saya pun dah tak boleh kira dah.
26 tahun dah saudara dah. Pakcik dah tua nak. Kita akan berpisah. Lagu ini yang terakhir. Saya nak sebut nama-nama anda. Saya minta maaf semua security malam ini. Menjurus kepada security. Apa juga security, termasuk yang beruniform. Selamat bekerja. Jangan sombong. Layan orang yang datang baik-baik. Penuh dengan budi bicara. Jangan datang tengok orang datang pakai selipar, datang pakai t-shirt, datang naik kereta buruk, kau pandang sebelah mata. Jangan yang selak-selak ni kau lepaskan, yang tak selak kau tahan, kau buat macam budak-budak. Kau jangan. Saya sayang anda semua. Kita sayang Malaysia. Anak-anak sedang memerhatikan. Nama-nama anda standby. Saya sebut. Aku bukannya engkau dan engkau bukanlah aku. Kita bukan simpulan dan simpulan bukanlah kita. Kita masing-masing ada ruangnya. Datang dan bukan juga berkira. Kita bukan sang haiwan bukanlah kita. Kita kau dan aku manusia. Panggil datang walau hati berjuang. Hari ini ramai lagi yang telah meninggal dunia. Saya dapat banyak video dari kawan-kawan yang ada tinggal di Selat Kelang dan sebagainya. Banyak kawan-kawan yang hantar video pasal kematian. Sebelum kita berpisah, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat mereka yang telah meninggal dunia. Semoga ditempatkan, dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama dengan tempat orang yang baik-baik. Kita yang masih hidup, berbaik-baiklah. Sebab kita dah tak ramai dah ni dah. Di akhir-akhir zaman dia akan mati secara beramai-ramai. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Jangan tanya security. Tanyalah Ustaz. Kematian secara beramai-ramai. Tak jauh dah saudara, dekat-dekat je dengan kita cerita-cerita pasal kematian ini. Semua orang sedang stres. Pertama mereka yang tidak ada gaji bulan. Banyak syarikat-syarikat hotel-hotel telah tutup. Kawan-kawan saya di Pulau Tioman yang mempunyai dive center, ada satu dive center Jepun, nama dia Aki. Dia hanya menerima pelancong daripada Jepun, saudara. Memang saya tak tahu ada pelancong Jepun ke dive center dia.
Dive center dia tutup, dia nak balik Jepun dah. Tiada masa depan lagi di Malaysia katanya. So, tidak semua berbagai-bagai. Ada Itali, ada France, ada macam-macam syarikat-syarikat diving saudara. Yang kadang-kadang share dengan syarikat-syarikat luar negara. Banyak yang bungkus. Sabarlah. Sebab itulah ada 94% vaksin di Pulau Tioman. Saya ambil second dose saudara minggu depan. Sebab tu saya kena balik ke Pulau Tioman. Second dose di Kampung Tekik Pulau Tioman, Sinovac. Saya kena balik ke Pulau Tioman, tapi saya tak tahulah berapa lama saya akan duduk di pulau dengan kerja-kerja yang masih lagi terbengkalai. Terbengkalai saudara kerja saya. Kontraktor yang patut siapkan tu tak siap, tak datang, tak boleh PKP. Saya lah buat kerja sikit-sikit. Banyak lagi benda belum siap lagi ni. Banyak lagi. Tapi saya perlu buat sikit-sikit. Sebab itulah daripada tak ada buat apa-apa kat KL ni kan, warung pun dah tak ada. Saya tak ada buat apa-apa dah sekarang. Show kat KL pun tak ada. Saya tak ada punca pendapatan tuan-tuan dan puan-puan. Tapi alhamdulillah penjualan barang-barang ini yang anda beli ni, alhamdulillah dapat menampung kehidupan kami semua, lillahi ta'ala. Dan alhamdulillah bintang-bintang yang anda berikan dapat menyumbang sedikit ekonomi kepada kami, alhamdulillah. Iklan-iklan yang ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita terus berusaha saudara. Daripada saya tak buat apa-apa kan. Baik saya ke Pulau Tioman, ada benda saya bertukang, saya menyiapkan, saya potong kayu, saya menyimen, saya buat kerja-kerja, saya diving, saya buat bubu, kerjasama dengan orang kampung. Banyak saudara saya buat. Biarlah saya buat daripada cuma bercakap aja kat radio. Banyak cakap kan banyak salah. Banyak salah kan banyak dosa. Banyak dosa, neraka lah tempatnya. Cukuplah sejam kita bercakap. Minta maaf saya tidak memandang anda. Ready, saya nak sebut-sebut nama-nama anda. Okey, minta maaf sekali lagi. Mehizan Den Abbas, Langit dan Bumi, Lagu Raya, Syaril mintanya, MJ Hafiz, Sismala Rahman, Jalil John, Anto Tanjung Fabrianto. Saya nak ke Indonesia lepas ni, jumpa Anto Tanjung Fabrianto. Saya nak belajar dengan orang Indonesia pula. Harap-harap kat Indonesia makcik-makcik security dia tak garang-garang Jika perlu terus aku jumpa dengan Anto Tanjung Fabrianto. Jadi target Zara saya nak ke sana, nak tengok apa dia buat kat sana. Tu pendengar-pendengar kita juga tu. yang menjadi saksinya. Rat Samsuri, nanti anda datang ya ke Kampung Mukut Pulau Tioman bila dah habis PKP nanti. Terima kasih yang bagi bintang. Izzuddin juga adalah Apai, Aziz Hussein, Azlim Muhammad, Mahathir Saharudin, Hafizi Khalid. Terima kasih bagi bintang. Semoga panjang umur rezeki. Jangan kali terakhir bang. Kalau sudah jodohnya ini kali terakhir. Sebab itulah setiap kali terakhir sebelum penutup saya minta maaf. Dan selalu saya bagi tahu, berpisah adalah bukan untuk berpisah. Akan ditentukan. Saya bagi tahu berpisah adalah untuk bertemu lagi. Anda tahu di dalam alam barzah mereka boleh bertemu sesama mereka. Anda tahu? Saya pun tak tahu. Tanyalah ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kemungkinan yang datang Tapi kita boleh berdoa kita dapat bertemu lagi di alam lain lagi. pasti juga Kematian cuma tidur panjang, tuan-tuan dan puan-puan. lama mungkin. Kematian itu mudah daripada apa yang anda lihat, apa yang anda dengar. Kematian ada di mana-mana. So get ready tuan-tuan dan puan-puan, saya maupun anda. Sebab itulah setiap kali sebelum ending saya akan minta maaf. Bukan sekadar terima kasih, Assalamualaikum, bye-bye. Tak, saya betul-betul minta maaf. Lagi-lagi time raya ke, saya betul-betul minta maaf. Suatu hari nanti di perhitungan sana, saya mesti akan disoal siasat pasal radio ni. Saya tahu
Macam mereka-mereka yang akan disoal siasat pasal pemimpin-pemimpin ni. Pemimpin lagi susah nak disoal siasat. Ketua kampung, menteri besar, adun-adun, ahli parlimen, wakil rakyat, apa, kereta besar, gaji banyak. Ini semua standby lah ni. Banyak ceramah. Tanyalah ustaz, biar tahu jangan keliru. Jadi satu masa nanti pun saya akan dihitung juga pasal radio ni saudara. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Jangan tak percaya. Jangan tak percaya. Anda pun akan dihitung sebagai ketua-ketua dalam keluarga. Segala dalam ingatan mengiringi hidupku yang Terima kasih bagi bintang Muhammad. Tanyalah ustaz, biar tahu jangan keliru. Sahrum, Siti Yus, Sabarudin Lawe, terus aku perjuangkan. Teha Syukur, Bila Zima, malam yang Wak Dul, Suraya, saksinya Ahmad Saiful, Mahathir, orang pikiran halus cipta Kamaruzzaman Mustafa, Zulhilmi Sujak, terang di Jamil, Omar. satu rasa Ya, sabarlah ni pergi Pulau Tioman. masih Nanti anda sampai Pulau Tioman, anda tahulah kat sini ke tempat Abu Isma belajar sabar ni. Ya ke dia belajar sabar kat sini? Apa benda sabar kat sini nak belajar kat Kampung Mukut Pulau Tioman ni? lamanya mungkin Kenapa bukan kat Kampung Juara dia belajar sabar? Kenapa bukan kat Kampung Paya? Kenapa bukan kat Tekik? Kenapa kat Kampung Mukut dia belajar sabar? Kenapa dia tak belajar sabar kat kampung dia? Kampung Bukit Bangkong, Sungai Pelik, Sepang, Selangor. Itu kampung saya. perlu takut Kenapa saya belajar kat Kampung Mukut Pulau Tioman untuk belajar sabar? jika ribut pasti juga ada tenang. Lama mungkin hidup di persimpangan, lambat laun nanti aku ketahuan. Lagi nama-nama belum tersebut. Rama Sis Mala. Dah lama teringat. Hafizi Khalid, terima kasih bagi bintang Gafar. Ingat ya, terpenting. Aduh, lama dah. 2.5 tak 2.5, 2.4 tak apa. Waktu dah sampai, kita berpisah, cukup berpisah. Cukup. Waktu dah cukup. Saya dah kata jangan cakap banyak cakap banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, neraka lah tempat. Saya nak minta maaf. Siapa nama? Tapi security yang dekat Unicell tu, nama dia Zamri tu baguslah. Baiklah dia. Alhamdulillah. Kadang-kadang macam tu lah. Di tengah-tengah kepanasan hati, ada hati-hati yang Allah datangkan untuk melembutkan hati kita. Itu kadang-kadang dahsyat, saudara. Kat mana muncul hamba Allah ni kan? Saya betul-betul tengah bengang, perempuan tu pun tengah bebel. Sekali keluar Zamri. Keluar, bang, minta maaf bang, minta maaf. Abang ni Ismail Hamzah ke? Kenapa? Bang, kalau saya tahu Ismail Hamzah bang, saya tak layan macam ni bang. Pasti juga Aku pun kadang-kadang nak termuntah pun ada aku dengar. Saya dengar bang daripada saya kecil bang. hidup Pun nak termuntah juga aku dengar. Saya dah tak suka dah ayat-ayat bodek ni, ayat-ayat puji-puji ni. Saya dah tak pandai dah, saudara. Pakcik dah tua nak. Saya dah tak makan dah ayat puji-puji dah. Tak. Saya dulu dengar rancang apa. Dah, aku tak nak dengar. Entah ya entah tidak, aku tak nak dengar. tiap insan
punya nyawa yang tersendiri. Dulu-dulu aku tak nak dengar. Hidup Ni nak tanya dengan kau ni, besok aku mati kau tolong uruskan jenazah aku tak? Nak tanya macam tu je. yang masih berlaku bagai awal penantian. Takut saudara nanti hidup disanjung-sanjung, mati dipijak-pijak. Takut saudara. Hidup disanjung-sanjung, mati dipijak-pijak. Hei, tak nak saudara. Tak nak. Siapa nak popular? Tak nak popular. Saya nak cerita dengan Datuk Awi. Datuk Awi lompat stage sebab nak jumpa dengan orang OKU kat bawah. Datuk, turun bawah Datuk. Orang OKU ni nak ambil gambar. Oh Isma, kau ni pun. Ya Datuk. Alah Datuk, siapa suruh lu popular? Dah popular sangat. Popular sangat, semua nak ambil gambar. Awi pun lompat. Dengar saya cakap macam tu dekat Datuk Awi. Datuk Awi pergi depan stage, dia lompat stage. Terus dia peluk orang OKU tu kat kursi roda. Saya ambil gambar, orang lain ambil gambar semua. Ada bapak budak OKU tu ambil gambar. Puas hati tak dia, saudara? Puas hati. Datuk Awi kena rendahkan diri. Terjun pentas, jumpa dengan peminat. Siapa suruh kau popular? Gelak Datuk Awi. Road Tour Wings 30 tahun saya kendalikan head road tour, konvoi ni. Semua kejut Datuk Awi pun saya buat kerja. Harap PA dia pun tidur. Romantika road tour pun saya buat juga. Datuk Awi memang terbaik. Dua lagu lagi, belanja lagi sebelum berpisah. Nanti kalau berpisah betul, ini jadi kenang-kenangan. Selagi kita boleh cakap, kita cakap. Malam ni betul-betul nak menjurus pada security special. Nanti saya dah tak boleh cakap dah. Sementara kita sayang, kita boleh cakap. Nanti kalau kita dah tak cakap dah, kita dah tak sayang lagi dah. Selalu saya ulang, saya sayang security-security yang menjaga kilang, jaga sekolah, jaga apa semua. Anda lah pendengar-pendengar tetap yang selalu mendengar siaran kami. Jangan sombong. Itu sahaja. Sementara kita boleh bercakap. Besok kalau kita dah tak boleh bercakap, tak ada rancangan ini. Ini tinggal kenang-kenangan. Siapa lagi nama-nama belum disebut? Stand by. Saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua pendengar radio Bapakku FM yang menyumbang kepada ziarah Man Kidal tempoh hari. Sekali lagi saya merakamkan rasa terima kasih teramat sangat. Untuk makluman semua, jumlah kutipannya mencecah hampir 7,000 lebih. Hampir 8,000. Hampir. Alhamdulillah semua. Alhamdulillah. Ada video Man Kidal ucap rasa terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Bapakku FM. Nak nangis muka dia, saudara. Ada video, nanti Ira akan campak ke Facebook, okey? Ucapan rasa terima kasih kembali Man Kidal kepada pendengar-pendengar Bapakku FM yang sama-sama menyumbang RM10, RM5, RM20, ada RM50 saya tengok dekat akaun Bapakku FM tu kan. Alhamdulillah hampir mencecah RM8,000. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan semua yang menyumbang. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, yang bagi semangat
pada Abang Man Kidal. Dia cakap, dia janji untuk bapak QFM, dia kata dia boleh datang lagi. Nampak? Untuk makluman semua, masa Man Kidal datang dengan Hillary, rancangan First HMK, rancangan itu adalah rancangan berbayar. Rancangan itu dibayar. Anak dia bank in rancangan untuk rancangan selama 30 minit itu berbayar. So artis-artis lain yang nak membuat rancangan bersama Bapak KFM pun no problem, kita boleh atur. Planning betul-betul. Tapi untuk siri kedua ziarah Man Kidal ni, anak dia fikir pun dia kena bayar. Saya kata tak perlu. Deal kita bukan macam tu. Saya nak Man Kidal datang, bercerita tentang pengalaman COVID dia untuk di-sharekan kepada yang lain. Saya nak tengok ketangkasan Man Kidal, bagi dia semangat balik main gitar. Sebab orang-orang yang kena COVID ni, side effect dia tu mungkin lama. Dia pun dah cakap, saudara ya. So bagi dia praktis lagi, bagi dia semangat lagi. Ketika dia ke satu jemputan lain, dia belum boleh main dengan baik. Kat rumah pun tengah praktis lagi. Bila kita bagi ruang untuk dia praktis lagi kat sini, dia rasa macam suka sangat. Lepas tu dia deliver, dia bagi. Dahsyat. Anda pun dahsyat semua, dapat sama-sama menyumbang. Terima kasih banyak-banyak anda. Nanti kita bikin panpai lagi. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Man Kidal happy. Nanti ada video dia, kita tengok sama-sama. Sedih Man Kidal. Terima kasih dia sebut. Allahu Akbar. Kan seronok saudara. Dia merendah diri, kita merendah diri. Dia merendah diri, kita merendah diri. Bila kita merendah diri ni, dia mengalir. Silaturahim itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Rendahkan diri untuk dapat rasa aliran itu. Rendahkan diri. Mahathir Syarudin, Nazlan, Nuraini, panggil Joe Bronco, Eli, Norma Mustafa, Munir Muhammad, Azari Amir, Jijai, Oji Wan Oksi, Adam Idrus, Syahrul Fikri, Muhammad Saipul Paharudin, Jamil Omar, Azizi. Oh, sudah pukul 1.50. Seli Iza, Faizul. Terima kasih semua ya. Khairul, Syed Johari. Nanti kita panggil kumpulan Mei ke, kita panggil kumpulan Lavender ke, Datuk Nash, Datuk Hatan sudah, Datuk M. Nasir sudah, Aris Hariwatan sudah. Ramai yang sudah. Datuk Awi belum. Kita panggil Ramli Sarip. Saya teringin nak panggil Ramli Sarip dengan satu gitar, 2 gitar lah. Riz ke. Jamming. Ramli Sarip, Datuk Ramli Sarip suka jamming. Road tour buat teman tua pun saya road tour dengan Ramli Sarip. Satu Malaysia saya pusing. Saya menjadi MC di mana-mana konsertnya. Kenang-kenangan. Saya nak jemput Ramli Sarip, Datuk Ramli Sarip. Nanti anda tengoklah keakraban saya dengan Datuk Ramli Sarip macam mana. InsyaAllah. Siapa lagi nama yang belum disebut-sebut lagi? Last Puan Pak An Hashim. Pak An, nanti boleh kita jamming sama-sama Pak An. Pak An ni percussionist. Nur Haryana, Mahathir, kalau Pak An yang betul lah tu. Samad Nasir, Cap, Tekong Maz, Bersing. Itu lagi ganas tu. Itu lagi macan tutul. Harimau berantai macan tutul, Tekong Mas. Lagi ganas macan tutul.
Miakis, terima kasih bagi bintang Zima. K.A. Ari Syamrin, Engku Rami, Engku Halim, Chip Skyler, Akbar, Muhammad Yazid, Azri Amir, Khairil Izwan, Muhammad Nur, Amirul Izam, Johaili Johari, Zamina Amir bin Aidruz, Muhammad Rafizin Rahman, Razwan Wan, Jijai, Anik, Azni Saad, Zakaria Abdullah, terima kasih bagi bintang. Semoga panjang umur murah rezeki. Khairul Asmari, Ki, Zima, Mas Sembali, Azli Muhammad, Jasko, Usman, terima kasih bagi bintang. Semoga panjang umur murah rezeki. Aizamuddin, Haji Hakim, FTG, PMK Nasir, K. Jojo, Zima Nurazima, Ruslan bin Yub Omar, Halim FTG, Malik Joe, Saidatul Sofia, sayang anak ayah. Tengok saudara, saya on air, anak saya pun tengok live. Macam mana? Aduh, jaga diri baik-baik. Pak Hashim, bukanlah bang. Oh bukan, kau toke tapai. Ingatkan Pak An Percussion. Raif, Lee, Khairul Asmari, Muhammad Yazid, Syam. Lanjut lagi. Apa yang lanjut-lanjut? Muhammad Fairuz bagi bintang. Abu Bakar Ella, kita peng you mintanya. Nas Latif, Amirul Izam, Encik Khairi Wan, Yan, Azam Yahya, Niza, Ciwek, Azam Ibrahim, terima kasih. Sukri Kasim bagi bintang. Semoga panjang umur murah rezeki. Muhammad Razi Abdul Halim, Muhammad Hakimi Omar, Siatan, Ari BP, Papa Reyan, terima kasih bagi bintang. Aswari Harun, Hazlan Halim, Yop Ipo, Abdul Wahid, Syarul Lagiman, Malik Jo, Abdul Rahman Jaafar Sidik, Man Lubnan, Muhammad Sazli Khamis. Lanjut. Apa lanjut? Zam Amir Syamsuddin, Zali JB, Jalil John, Zima, Herman Man bagi bintang lagi. Mencabar nampak bagi bintang ni. Benot Hafiz Idris, Effendi Zainuddin, Wadi Jangkang, Zima, Muhammad Faizal Kamarudin, Muhammad Halil Paiman, Wairan Aziz, Hanif Ilham, Temerloh Clear, terima kasih. Saya tengok tadi Hanif Ilham ada WhatsApp saya. Hanif Ilham tadi ada WhatsApp saya, bukan WhatsApp dalam kumpulan Room Aman dan Damai. Ada 4 room WhatsApp Bapak KFM saudara. Room yang tertua namanya Room Aman Damai. Tenang sabar. Kemudian saya buat satu lagi room WhatsApp penuh. Saya buat Aman Damai. Saya buat Segar Nyaman. Last sekali room Huru Hara. Dah 4 grup aja. Grup WhatsApp 200 lebih. Ni pun dah 1000. Campur satu lagi room Club My Friend. Ali-ali Club My Friend sahaja. Dah 200 lebih. Lepas tu tak silap saya Teha dengan Hazril buat Instagram ke apa ke, ada page Club My Friend ke apa. Carry on. Dengar lagu ni. Dengar semua orang yang ada duit, termasuk saya yang bercakap. Kesemua setiap ringgit yang diberikan oleh Allah itu adalah amanah untuk diagihkan dan diberikan, dikongsikan bersama orang-orang miskin yang ada di keliling kita. Kita ada gaji 6,000, kita ada gaji 3,000, kita ada gaji 19,000, yang bergaji 400,000 sebulan, yang gaji 800,000 sebulan. Ini bukan contoh, ini betul. Ketahuilah, duit itu bukan milik kamu. Allah parking di dalam poket kamu untuk melihat apakah kamu keluarkan ataupun kamu guna untuk diri kamu saja. Ini saya bagi tahu supaya nanti saya tidak disoal oleh Allah. Seandainya kesemua orang kaya mengeluarkan zakat dan sedekah, maka tidak akan berbaki seorang pun miskin di kawasan itu. Takkan ada. Ini kaedah, bukan hadis, tapi kaedah yang ulama ambil daripada hadis Nabi.
bermanfaat. Allah parking duit ni, parking duitnya pada kita. Tapi kalau kita elaborate lagi saudara, apa yang ada pada kita, kita share pada orang lain. Termasuklah share perasaan kasih dan sayang, budi bicara yang baik. Kita share, tunjukkan orang jalan yang betul, tempat parking yang betul. Kita share. Kalau engkau tak ada duit nak berbuat baik dan bersedekah, buatlah baik walaupun hanya dengan senyuman. Bukan nak jadi security perempuan yang cengeng. Nampak tak habis lagi. Pasal ada kaitan, ada kaitan. Celebrate lagi. Allah parking semangat kita, Allah parkingkan kekuatan kita. Ada malah nak cakap. Betul lah saudara ya. Allah parkingkan kedrat yang hebat untuk kita. Ini kita pula ambil batu baling cermin security. Contoh, saya baik tak jadi. Sabar. Bila ku rasa-rasa. Banyak video-video yang bermanfaatkan yang disampaikan oleh ustaz-ustaz dengan berani. Dia kena berani. Baru ustaz tu dengan semangat, dia kena bercakap macam tu. Dengan semangat mengingatkan yang lain dan mengingatkan diri dia. Baik ustaz ni. Oh Tuhan yang satu. Jadi bukan saja ringgit saja Allah parking pada kita, macam-macam saudara. Anak, isteri pun parking sekejap je dalam roh dan jiwa kita. Yang nak kita bawa roh. Terima kasih anda semua. Kalau esok saya tak on air, maknanya saya keletihan. Dan esok ataupun lusa malam saya akan ke Pulau Tiong. Kalau kita tak jumpa lagi, mungkin ini rancangan yang terakhir sebelum kita berpisah. Saudara, jaga diri baik-baik, jaga makan, jaga badan. Semenjak saya balik tu hari saya on air, saya tak pernah rehat on air. Tiap-tiap malam saya on air. Walaupun sakit saya, pening saya tetap on air. Dan saya on air, tidak ada gaji tetap saya tiap-tiap bulan ni kat radio bapak aku ni, tak ada. Tak ada siapa bayar gaji saya, tak ada. Lepas tu mood saya kena baik, kesihatan saya kena baik, barulah saya on air. Kalau tak, saya tak on air. Saya harap anda faham. Terima kasih semua sekali anda yang telah saya sebutkan nama-nama. Terima kasih yang menyumbang. Terima kasih semua sekali. Mak Gad, saya minta maaf. Semoga hati anda baik dan tidak sombong. Pak Gad, terima kasih, minta maaf. Jalankanlah kerja dengan baik. Cari rezeki yang halal. Bukan semua orang sanggup kerja macam anda. Anda semua tergolong dalam golongan orang yang baik-baik, menjaga keselamatan, amanah. Terima kasih semua sekali. Maafkan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita berpisah, sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jumpa lagi. Bertemu adalah untuk berpisah. Berpisah adalah untuk bertemu lagi. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. You are my friend. Kaulah yang Maha Esa. Kaulah yang Maha Pengasih. Kaulah yang Maha Penyayang.
tiada hidup tanpamu. Kaulah yang maha agung, Kaulah yang maha mengetahui, Tuhan dunia akhirat. Tiada aku tanpamu. Bila ku rasa pilu, bila ku rasa resah, bila ku kekosongan, tempatku mengadu, oh Tuhan yang satu. Engkau Tuhan yang satu. Segala puji-pujian kutujukan padamu. Dan hidup dan matiku hanyalah untukmu. Segala puji-pujian kutujukan padamu. This time we found a new radio station. Stay tuned with Baraku FM. Alright, roll out. Hilang tangisan, siapa yang tahu? Walaupun mimpi sudah berlalu, hanya keringat hitam ku kayu, luaran indah selalu dipandang. Dalam berpuluh datang bertamu, tiada satupun kau rasa jemu. Biarkan yang hitam kita lupa, jadi bahan sejarah zaman berzaman. Kenangan di udara, izinkan kita bersaudara. Kenal ayah ibu,
apa kekal dihargai.